Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddini. Amma ba'd. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita dapat bersama-sama untuk menghayati kitab Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengar ke suara? Saya tak boleh nak pastikan dia suara dengar ke tak, sebab dia ada pangkah sikit kat sini lah. Dia dekat mana dalam YouTube Dengar Ustaz, ni daripada Zoom dan ada juga dekat YouTube. Boleh dengar Dengar insya-Allah. Okey. Sebab dia kat mic tu dia buat slash warna merah. Tak apa. Saya teruskan. Okay. Baik, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana antara nikmat yang besar pada ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk kita bersama-sama duduk di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala gandakan kebaikan. Banyak mana Allah Taala gandakan kita tak tahu. Tidak ada dalil-dalil yang jelas dan nyata berapa banyak yang Allah Taala gandakan kepada kita. Tapi kalau kita nak ambil contoh daripada apa yang Nabi SAW sebut tentang benda utama yang datang dalam Ramadan, iaitu antaranya adalah puasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, kullu amal ibni adam lah illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi SAW, semua amalan anak-anak Adam ni mereka boleh tentukan sendiri. Kita dalam solat kita nak tentukan kita nak dapat berapa banyak. Nabi bagi tahu ada orang yang solat dan dia hanya dapat 1/9 daripada solat dia. Ada orang yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, ada yang dapat setengah daripada solat dia. Lalu macam mana kita nak tentukan? Bergantung kepada berapa banyak zikir, berapa banyak sunnah yang kita buat dalam solat kita, doa kita dalam solat kita. So setiap amalan dalam haji dan umrah kita, dalam kita berzakat, setiap amalan kita boleh tentukan berapa banyak pahala yang kita nak dapat. Tetapi puasa, semua orang berpuasa. Semua orang tahan lapar dan dahaga dari terbit matahari sampailah ke terbenam, daripada terbit fajar sadiq waktu subuh sehinggalah terbenam matahari. Semua orang buat perkara yang sama. Lalu bagaimana Allah Ta'ala nak kira? Allah Ta'ala kata, illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala kata, kecuali puasa, di mana aku yang tentukan pahala-pahala orang yang berpuasa. Begitu juga dalam bulan Ramadan al-Mubarak, pahala kita baca Al-Quran, berzikir, hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, ketika kita nak masuk esok malam, kita akan masuk pada 10 terakhir Ramadan al-Mubarak, maka esok malam 20 kita akan masuk pada 10 malam terakhir Ramadan al-Mubarak, yang mana malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan ataupun bagi pada kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Maka siapa yang al-muwaffaq, man waffaqahullah, siapa yang berjaya adalah orang-orang yang Allah Ta'ala bukakan jalan dia untuk dia dapat rebut malam Lailatul Qadar. Ini anugerah paling besar. Dalam Ramadan kita tak tahu pahala kita banyak mana, tapi malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala kata, amalan yang kita buat pada malam Lailatul Qadar, maka ganjaran dia adalah pahala seperti 1000 bulan. Okay. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan
sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan berkongsi satu ayat dalam Al-Quranul Karim, di mana ayat ini menceritakan tentang satu keadaan manusia. Satu keadaan manusia dalam surah Al-Munafiqun. Okey, satu keadaan manusia di mana manusia ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Kita pergi pada ayat ke-10 daripada surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang, kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Baik. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaan ayat ini Allah Taala kata wa anfiqu. So perintah Allah Subhanahu Wa Taala datang. Lalu Allah Taala kata anfiqu. Kenapa Allah Taala minta kita infak? Kita akan cerita pasal infak ni kemudian. Tapi apa yang Allah Taala nak daripada kita bila Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala apabila cerita tentang sesuatu tuntutan, maka setiap tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka di sebaliknya ada tujuan-tujuan dan ada hikmah-hikmah dia. Ada di antara hikmah dan tujuan-tujuan ni yang kita tahu. Ada hikmah dan tujuan-tujuan yang kita tak tahu, tersembunyi daripada kita. So apa yang Allah Ta'ala ceritakan pada kita, itu adalah tujuannya. Okey, contoh seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala kata difardukan kepada kamu puasa, dan tujuan kamu berpuasa ni adalah supaya kamu dapat latih diri kamu dan akhirnya kamu keluar daripada Ramadan, daripada keadaan berpuasa dalam keadaan kamu berhasil untuk mendapatkan taqwa. Ini natijah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita. Lalu bila mana Allah Ta'ala, dalam ayat tadi Allah Ta'ala minta kita puasa, tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala anfiqu, infaklah, keluarkan harta kamu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada part yang seterusnya daripada ayat ini, Allah Ta'ala kata min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Allah Ta'ala menceritakan tentang satu keadaan, satu peristiwa yang mana semua manusia akan melaluinya. Di mana Allah Ta'ala kata setiap seorang daripada kamu ayyatiya ahadakumul maut, akan datang kepada dia sesuatu yang nama dia kematian. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada manusia mana-mana pun melainkan semua akan merasai kematian, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu orang yang bila datang dalam kematian ni, satunya manusia ni dia tak tahu masa bila dia mati. So mati ni adalah benda yang datang baghtah, yang datang mengejut. Dan mati ni bila datang mengejut, manusia ni ada yang dah bersedia dan ada yang tak bersedia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada satu keadaan manusia ni bila datang saat kematian dia. Okay. Bila Allah Ta'ala kata an ya'tiya ahadakumul maut, maksudnya dia tahu itu saat kematian dia. Macam mana dia tahu? Mati ni dia tak ada tanda-tanda, dia tak ada alamat. Siapa yang kata dia tahu bahawa dia ada tanda-tanda kematian 100 hari ke, 40 hari ke, sebulan ke, 7 hari ke, maka kita kata ia menafikan, ia dinafikan oleh firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada orang tahu tentang saat kematian dia. Orang boleh teka, seperti mana doktor-doktor dia teka kelahiran. Bayi ni dia akan lahir lepas 9 bulan 10 hari, selepas 9 bulan 40 hari, selepas 40 minggu, antara 36 dan 40 minggu. Bagi anggaran, tapi siapa yang boleh bagi secara sure, secara pasti bahawa bayi ni akan lahir pada waktu sekian-sekian? Tak ada. Dan begitu juga saat kematian. Ada doktor-doktor dia jumpa, dia tengok orang ni banyak penyakit. Lalu dia kata, oh kamu boleh hidup 6 bulan, 7 bulan.
So 6 bulan dan 7 bulan tu adakah ia kata-kata yang pasti? Tidak. Tak ada orang yang boleh bagi kepastian. Hatta orang yang nak mati lagi sehari pun dia tak tahu dia mati sehari. Orang yang hidup tu lepas tu baru dia boleh cerita, oh ada keganjilan dalam hidup dia. Tapi semasa orang tu masih hidup, dia tak tahu bila dia akan mati. Lalu mati ni datang secara mengejut, datang secara tiba-tiba. Dan apabila seseorang tu masuk dalam keadaan dia nak mati, dia akan sampai pada satu stage di mana dalam stage ni dia tahu dia pasti akan mati pada waktu tu. Okay. Stage ini yang dinamakan sebagai al-ihtidar atau stage yang nazak, yang mana kalau dalam riwayat Nabi SAW maka disebutkan ia sebagai halatul ghargharah, di mana halatul ghargharah ni, gharghar kita kan, kita bila bunyi ghargharah tu datang daripada ni halkum kita, dia punya kerongkong kita. So Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu bahawa bila sampai saat kematian seorang tu, dia akan tahu dia akan mati apabila nyawa dia dah sampai pada halkum. Okey. Lalu apabila nyawa sampai pada halkum ni, manusia yang tahu dia akan mati, pada waktu itulah dia akan tersedar akan kehidupan dia. Dia akan melihat kembali akan kehidupan dia. Bagaimana dia semasa kehidupan di dunia. Adakah kehidupan dia penuh dengan ketaatan pada Allah Ta'ala? Sebelum tu dia tengok dulu dia beriman tak kepada Tuhan. Ada orang yang tak beriman kepada Tuhan. Tapi kemudiannya bila sampai pada halatul ghargharah, dia jadi dia beriman kepada Tuhan. Dan benda ni Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Bila mana Allah Ta'ala cerita tentang kisah Fir'aun. Fir'aun ni bukan sekadar tak beriman kepada Tuhan, tapi dia mengaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Tapi tengok keadaan dia. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan dia dalam laut, lalu pada waktu tu dia kata al-an hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Dia yang sebelum tu takabur, bangga depan Bani Israel. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Bila Nabi Musa datang cerita bahawa Allah itu Tuhan, dia kata apa? Dia bagi tahu pada masyarakat yang ada, orang yang ada sekeliling dia, adakah aku lebih baik ataupun orang ni yang tak boleh nak berkata-kata? Nabi Musa ada kekurangan. Lalu dia berbangga, bahkan kebanggaan dia, takabur itu sampai ke tahap dia mengaku dia sebagai Tuhan. Walau bagaimanapun, apabila dia sedar bahawa ajalnya makin sampai, apabila Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan, hatta idza adrakahul gharq, dia dah hampir nak mati lemas, maka dia kata apa pada Allah Taala? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Maka kata Fir'aun, aku beriman bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Okey, kata Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala jawab apa pada Fir'aun? Allah Ta'ala kata, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Falyawma nunajjika bibadadika litakuna liman khalfaka ayat. Allah Ta'ala kata, selagi mana tak datang keadaan yang kamu tahu secara pasti kamu akan mati, iaitu halatul ghargharah, maka selagi itu Allah Ta'ala terima. Kamu nak beramal soleh ke, kamu nak buat apa, kamu nak minta ampun pada Allah Ta'ala ke, maka Allah Ta'ala akan terima. Tapi apabila kamu sampai pada halkum, maka pada waktu itu Allah Ta'ala tak akan terima lagi. Tidak ada amal soleh yang Allah Ta'ala akan terima, dan tidak ada taubat yang Allah akan terima. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam satu ayat lain, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن. Ni sifat semua manusia. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala terima taubat. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala terima taubat. Kalau orang yang bertaubat, lepas dia buat kesalahan, dia buat dosa, dia tahu benda tu salah, dia tahu benda tu dosa, lalu dia terus minta ampun pada Allah Ta'ala. Ada pun orang yang tangguh taubat dia, sehinggalah sampai waktu ghargharah dia, barulah dia ingat pada Allah Ta'ala. Dan pada ketika tu dia kata, qala inni tubtul an. Pada ketika ini,
aku minta ampun pada engkau ya Allah, aku nak bertaubat pada engkau ya Allah. Dia dah tahu saat sampai dia telah sampai masa ni untuk dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun pintu taubat pada waktu itu dah tertutup. Seperti mana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang dalam Sunan At-Tirmizi, di mana hadis ni hasanahu ghairu wahid min ahli ilm. Ramai para ulama hadis yang menghasankan hadis ni, menerima hadis ini sebagai hujah, di mana Nabi SAW sebut innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Selagi mana seorang tu nyawa dia tak sampai pada halkum, selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa dia. Allah Taala akan terima amal. Lalu orang-orang yang dah nak mati ni, mereka akan minta ampun. Pada waktu itulah mereka sedar bahawa adanya Tuhan. Pada waktu itulah mereka tahu betapa mereka perlukan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada waktu itu dah terlewat. Bahkan ada di antara manusia yang bukan hanya nak minta ampun pada Allah Taala. Bukan hanya minta Allah Taala bagi rahmat pada dia, bukan hanya minta Allah Taala hilangkan dosa dia, tapi dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia dapat dikembalikan dekat dunia. Sebab dia belum mati lagi, lalu dia mengharapkan agar dalam saat-saat terakhir kehidupan dia, agar Allah Ta'ala dapat masukkan balik nyawa dia, lalu dapat dikembalikan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Allah Ta'ala kata, ada pula di kalangan manusia ni yang mana bila sampai saat kematian dia, maka dia kata pada Allah, kembalikanlah kami kepada dunia ni. Sebab ada cebisan last daripada nyawa dia, lalu dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, la'alli a'malu salihah. Kenapa mereka nak kembali dekat dunia? Kerana la'alli a'malu salihah, agar aku dapat buat amal-amal yang soleh. Kata mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala jawab apa pada mereka? Allah Taala kata, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah Taala kata, ungkaplah apa yang kamu nak ungkapkan. Allah Ta'ala dah bagi kamu peluang kehidupan. Ada orang yang dapat 10 tahun, ada yang dapat 30 tahun, ada yang dapat 40 tahun. Apa yang kamu buat dalam 40 tahun, 30 tahun kehidupan kamu? Sehingga kan dah sampai saat kematian kamu nak minta walaupun tempoh yang sikit. Seperti mana ayat dalam ayat ke-10 surah Al-Munafiqun. Kalau dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata mereka minta secara umum, ya Allah kembalikanlah kami. Tapi dalam ayat ke-10 surah Al-Munafiqun, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu mereka minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar ya Allah kembalikanlah kami untuk tempoh yang singkat. Singkat daripada perkataan qarib. Qarib ni dekat dengan ajal mereka. Ajal mereka, katalah ajal mereka nombor 5, mereka nak 4.59. Tak ada masalah, sikit satu saat pun tak apa. Untuk apa? Wa akum minas salihin. Kerana mereka nak dapatkan peluang untuk jadi seorang, nak buktikan depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka ni orang boleh jadi orang yang saleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu dah sia-siakan peluang yang Allah Taala bagi, Allah Taala kata apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila nyawa dah sampai pada halah ghargharah, maka Allah sesekali tidak akan melewatkan ajal manusia yang telah sampai pada halatul ghargharah. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala cerita benda ni. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah Ta'ala cerita benda ni dalam satu surah yang dinamakan sebagai surah Al-Munafiqun. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu pada kita ketika Allah tengah ma'radi zikrihi al-munafiqin, Allah Ta'ala tengah bagi tahu pada kita dalam surah ni Allah Ta'ala cerita tentang sifat-sifat orang munafik. Lalu sifat orang munafik ni kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang-orang yang akan menyesal apabila sampai saat kematian dia. Sampai saat kematian dia akan menyesal. Sebab apa? Orang munafik ni terutama yang hidup bersama dengan Nabi SAW. Orang ni dapat jumpa Nabi SAW. Dapat beribadah dengan Nabi SAW. Berjihad dengan Nabi SAW. Tetapi amilatun nasibah.
Mereka penat dalam ibadah mereka, tapi mereka tak dapat apa-apa melainkan kepenatan. Lalu apabila sampai saat kematian dia, mereka terasa dalam hidup mereka, mereka penat ikut Nabi SAW. Tapi kenapa mereka tak beriman kepada Allah Ta'ala? Dalam kehidupan mereka, mereka penat beribadah dengan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka rasa menyesal. Kenapa dulu kami tak betul-betul beribadah pada Allah Ta'ala? Sebab penat tu penat, datang juga penat. Nak tak nak mereka kena solat juga. Tapi solat mereka adalah solat yang semata-mata solat. Sebab orang-orang munafik ni, mereka ni menunjukkan keislaman mereka bukan kerana mereka nak Islam. Mereka ni adalah golongan-golongan yang membenci Islam. Sebab apa? Sebab Islam rampas kedudukan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay nak dilantik jadi ketua munafik. Tapi kemudiannya masyarakat Madinah pilih Nabi SAW. Yalah, siapa Abdullah bin Ubay nak dibandingkan dengan Nabi SAW? Lalu Abdullah bin Ubay simpan dendam dia. Walau bagaimanapun apabila berlaku peperangan demi peperangan, peperangan Badar, peperangan Uhud, yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bersama orang Islam, dan orang Islam daripada peperangan ni mereka dapat ghanimah, dapat harta, lalu ekonomi mereka makin stabil. Lalu Abdullah bin Ubay kata tidak ada pilihan melainkan kena duduk bersama orang Islam. Lalu mereka menzahirkan Islam, tapi dalam hati mereka penuh dengan kekufuran. Lalu apabila sampai saat kematiannya, maka Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ni mereka rasa amat kecewa, amat sedih kerana tak dapat nak beramal semasa di dunia. Lalu mereka minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala kembalikan mereka. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang orang-orang munafik. Tapi sebelum Allah Ta'ala cerita pada ayat nombor 10, Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 9. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Allah Ta'ala kata, walaupun ayat ni cerita tentang orang munafik, tetapi malangnya ada di kalangan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengikut jejak langkah orang munafik. Di mana orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sepatutnya pada penghujung kehidupan dia jadi macam Nabi SAW. Apa yang Nabi jadi pada Nabi SAW pada penghujung hayat Nabi SAW? Apabila malaikat datang kepada Nabi SAW, malaikat bagi pilihan kepada Nabi. Kamu nak sambung kehidupan dekat dunia ke ataupun nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Lalu orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka yakin. Walal akhiratu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khair. Mereka tahu bahawa kehidupan dunia ni adalah benda yang sementara. Benda yang tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda yang tak akan kekal pada mereka. Dan mereka tahu ada benda yang lebih baik, iaitu wal akhiratu khairun wa abqa. Benda yang Allah Ta'ala janjikan dekat akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu lebih baik daripada dunia ni seluruh isi dia, wa abqa. Dan lagi penting, bila masuk syurga kita kekal dalam tu. Dunia ni berapa lama je usia kita? Tapi bila masuk syurga kita akan kekal dalam tu. Lalu orang yang beriman, yang yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang dia nak rebut daripada dunia? Benda akan hilang. Lalu mereka tuju pada akhirat. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dia keluar untuk pergi berperang mempertahankan Nabi. Walaupun dalam perang Badar tak ada kenderaan, senjata tak ada. Mereka tak ready pun untuk perang. Tapi bila Nabi kata kita akan berperang, mereka berperang. Sebab apa? Kerana mereka nak mengharapkan syurga Allah Ta'ala. Mereka nak mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu sepatutnya iman. Apabila sampai saat kematian dia, maka ucapkanlah seperti mana apa yang Nabi ucapkan. Nabi ucapkan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Nabi minta nak jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu itu yang patut ada. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila cerita tentang orang munafik, Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu la, janganlah kamu jadi macam munafik. Kerana apa? Kerana ada sebahagian daripada orang yang beriman sifat dia sama macam sifat orang munafik. Allah Ta'ala bagi kat dia Ramadan 20 tahun daripada saat dia baligh sampai sekarang 30 tahun. Dia dapat lalu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi harta kekayaan pada dia. Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia. Allah Ta'ala bagi kuasa pada dia. Dan semua benda ni membolehkan untuk dia buat baik. Tapi malangnya dia gagal untuk melakukan kebaikan.
Dia gagal untuk sempurnakan iman dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gagal untuk menunjukkan bahawa dia adalah seorang Muslim yang sebenar-benarnya Muslim. Lalu apabila sampai saat kematiannya, di situlah dia yang sepatutnya minta nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadi seperti orang munafik, yang mana orang munafik minta bukan hanya minta Allah Taala ampunkan mereka, tapi minta qala rabbirji'un, ya Allah kalau dapat aku balik sekejap dia untuk aku buat amal soleh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata pada waktu ni tidak bermanfaat lagi permintaan manusia yang minta untuk kembali ke kehidupan di dunia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Lalu kita ada persoalan yang kita tertanya-tanya pada sepatutnya orang beriman ni, dah nama dia beriman, sepatutnya dia yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada dia. Tapi apa yang menyebabkan dia menjadi seperti orang munafik? Lalu kalau kita nak tengok sebab-sebabnya, terlalu banyak sebab-sebab yang menjadikan seseorang tu daripada beriman tapi berperangai seperti munafik. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sifat munafik. Iza haddasa kazaba, bila bercakap dia berbohong. Iza wa'ada akhlafa, Nabi SAW sebut iza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia ingkar janji dia. Wa iza tumina khana, bila diberi amanah maka dia khianati amanah dia. Lalu ada orang yang beriman yang mengikut jejak langkah orang munafik. Tapi sebabnya kerana apa? Antara sebab-sebab utama dia, yang pertama adalah kerana kejahilan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat tu, tapi Allah Taala bawa datang Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada manusia isi kandungan Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Allah Taala kata kami bagi kamu wahai Muhammad az-zikr, al-hikmah, as-sunnah. Tujuannya adalah untuk menerangkan apa yang diturunkan kepada manusia daripada Al-Quranul Karim. Lalu dengan Al-Quran dan dengan Nabi SAW, manusia tahu siapa diri dia. Manusia tahu. Manusia tahu siapa diri dia. Manusia tahu apa tujuan kehidupan dia. Manusia tahu bahawa dia diciptakan untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Manusia tahu dia dijadikan sebagai seorang khalifah di atas muka bumi. Setiap manusia dia tahu apa tujuan kehidupan dia. Setiap manusia tahu apa matlamat kehidupan dia. Setiap manusia tahu apa hak dan tanggungjawab yang perlu dia lakukan di atas muka bumi ini. Semuanya dapat daripada mana? Daripada Al-Quran Karim dan daripada hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Tapi jika ada orang yang memilih untuk tak nak dengar apa yang dibawa oleh Al-Quran, tak nak dengar apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia akan hidup dalam kejahilan. Dalam setiap masa dia tak tahu apa yang dia perlu buat. Dalam setiap masa dia akan lalai daripada dia tahu apa benda yang seharusnya dia lakukan semasa di dunia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, kata Nabi SAW, orang yang sentiasa duduk dengan diri dia, tengok kekurangan dalam diri dia, ingat balik apa tujuan dia diciptakan, ingat balik apa tanggungjawab dia di atas muka bumi ini, lalu wa amila lima ba'dal maut. Dan kemudian dia beramal dengan benda yang akan membantu dia selepas daripada kematian dia. Tapi apabila orang hidup dalam kejahilan, tak ada ilmu, jauh daripada ilmu, bila ada peluang untuk dapatkan ilmu, dia tak ambil peluang, maka dia akan semakin jauh daripada hakikat kejadian dia. Dia tak tahu matlamat sebenar tujuan hidup dia. Lalu dia akan pergi pada sebab yang kedua yang menyebabkan dia jadi seperti orang munafik, iaitu dia terpedaya dengan dunia. So manusia ni dia mesti ada tujuan dia. Dia mesti ada matlamat dia. Tapi kalau matlamat dia bukan yang Allah Subhanahu Wa Taala letak, so matlamat dia apa yang ada nusba ainaihi, apa yang ada depan mata dia. So depan mata manusia ada apa? Yang kita tengok cantik ni apa benda? So manusia kalau kita kata apa yang benda yang kamu impikan, so dia akan tengok benda yang indah dan cantik di sekeliling dia. Benda yang cantik adalah rumah yang cantik, kenderaan yang cantik, isteri yang cantik, anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah. Benda ni adalah benda yang diperlukan oleh manusia.
Allah Ta'ala kata ini perhiasan kehidupan manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal muqantarah minal zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua benda-benda yang manusia tengok cantik, kenderaan, binatang, rumah, isteri, minyak wangi, anak-anak, semua ni benda yang mencantikkan kehidupan manusia, menjadikan jiwa manusia tenteram, bahagia, tenang, ceria. Ini dia. Kalau tak ada benda ni, maka zinah tu hilang, perhiasan tu hilang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata ini adalah perhiasan. Walau bagaimanapun, apabila perhiasan-perhiasan ini tidak diletakkan harga, perhiasan-perhiasan ini diletakkan unlimited, harga dia adalah priceless, lalu orang akan pandang pada benda ni sebagai satu priceless. Tapi bila kita letak depan mata kita ada Al-Quran, Nabi SAW yang bagi tahu pada kita satu hari nanti kamu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu akan dianugerahkan jika kamu taat dan beriman pada Allah Taala, Allah akan bagi kamu syurga yang lebih dahsyat daripada perhiasan-perhiasan dunia. Perhiasan-perhiasan dunia. Sebab tu Allah Taala bila cerita tentang syurga, Allah Taala cerita isi kandungannya. Allah Ta'ala cerita tentang makanan-makanannya. Allah Ta'ala cerita tentang keadaan orang yang rehat dan tenang dalam dia. Allah Ta'ala cerita tentang bidadari dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah cerita tentang emas dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan dia apa? Untuk bagi tahu manusia, wahai manusia, benda yang kamu ada ni sementara je. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lagi kekal. Tapi walau bagaimanapun, jika kita tak letak Al-Quran depan mata kita, kita tak letak sunnah Nabi SAW depan mata kita, yang kita nampak adalah dunia ni adalah sangat cantik, lalu priceless harga dia. Lalu itu menyebabkan kita terpedaya dengan dunia. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sendiri, dunia ni adalah mata'ul ghurur, barang yang cantik, yang indah, benar dia cantik dan indah, tapi dia menipu. Dia menipu. Sebab apa? Dia nampak cantik dan indah, tapi dia satu masa dia akan pudar, dia akan hancur, dia akan pergi, dia akan hilang. Kalau dia tak hilang, kita yang hilang. So Allah Ta'ala nak beritahu benda-benda yang ada dekat dunia ni menipu. Dan ada orang pula yang dia tengok dunia ni, tapi dia bukan tengok dunia ni dari segi cantiknya dunia. Tapi dia nampak dunia ni adalah benda yang hasil yang dia boleh kutip dengan cepat. Sebab kalau kita kata, okey, wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kamu akan dapat pahala. So saya tanya, siapa nak pahala? Semua orang angkat tangan nak pahala. Saya nak pahala, kami nak pahala. Tapi pahala tu apa benda? Nak pegang, nak dapat, nak sentuh, boleh tak sentuh? Kamu nak kenapa ustaz suruh beribadah pada Allah Taala, kenapa Nabi suruh beribadah pada Allah Taala, kenapa Allah Taala suruh beribadah pada dia? Untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. So siapa di antara kita yang pernah tengok redha Allah Subhanahu Wa Taala? So bila kita tanya kenapa kita kena beribadah pada Allah Taala, kerana Allah Taala nak bagi syurga. Siapa yang syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Nak bayang pun tak boleh. Nabi kata wala khatrata ala qalbi bashar. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis qudsi, a'adtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nak terbayang dalam kepala pun tak terbayang pada kita syurga. So benda yang tak dapat nak pegang, tak dapat nak dirasa. So bila tak dapat rasa, tak dapat pegang ni, orang keinginan orang terhadap benda tu tak ada. So orang yang impikan, orang yang tak berkemampuan untuk dapat rumah besar, dia impikan rumah besar. So benda tu di luar capaian dia. Tetapi kalau kita bandingkan, okay, kamu akan dapat syurga Allah Ta'ala dengan dekat dunia kamu akan dapat banglo 5 juta. Rasa-rasa manusia pilih yang mana? Fitrah manusia ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa kanal insanu ajula. Manusia ni dia suka untuk benda yang cepat. Tengok je lah dalam makanan kita. Kita kalau tak ada makanan, kita cari fast food. Tu sebab lambat-lambat fast food ada dekat mana-mana tempat dekat dunia ni. Sebab kita nak benda yang cepat. Kita tak sabar nak tunggu nasi masak berapa lama, lauk masak berapa lama, hatta nak tunggu nasi goreng pun berapa lama nak tunggu. Manusia nak benda yang cepat. Lalu dunia ni hasil dia cepat.
Kita bekerja hari ni 5 tahun, 6 tahun kita dapat. So ada yang terpedaya dengan benda ni. Ada terpedaya dengan godaan. Dah tambah lagi dengan syaitan datang. Syaitan bagi tahu pada kita, oh, kalau kamu kejar dunia, kamu dapat rasa nikmat dunia lagi. So kita pun duk kejar dunia. Kita kejar harta dunia, kita kejar kemewahan-kemewahan dunia. Lalu yang akhirnya menyebabkan kita lalai daripada kehidupan di akhirat, sehinggalah pada saat kematian kita, duit berjuta-juta, apa kita boleh buat pada saat kematian kita? Kita tetap akan minta benda yang sama. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, kembalikanlah aku dekat dunia agar aku dapat guna duit berjuta-juta aku ni untuk pergi sedekah pada orang. Nampak? So, terpedaya dengan benda-benda dunia. Dan antara lain yang menyebabkan, yang jadi sebab kepada kita kenapa kita gagal untuk manfaatkan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Bukan kita tak manfaatkan, tapi kadang-kadang kita terasa gurur dengan diri sendiri. Bila kita buat amalan-amalan, ada time-time macam dalam bulan Ramadan, kita pada tiap-tiap malam, lalu kita rasa bangga, kita rasa kitalah manusia yang terbaik, yang mana iman kita sedang meningkat-ningkat. Lalu kita pun kata, oh, insya-Allah aku ni takkan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni insya-Allah akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada masa yang sama, kita berada dalam keadaan gurur. Kita ditipu oleh diri kita sendiri. Sampailah pada saat kematian kita nanti, barulah kita kata, kenapalah dulu aku buat amalan masa Ramadan je? Kenapalah aku tak buat amalan pada bulan lain? Dulu aku mampu untuk bersedekah dengan 10 kali ganda daripada apa yang aku sedekah dalam masa kehidupan aku dulu. Kenapa dulu aku tak buat? Okay, so orang-orang yang kadang-kadang bila datang peristiwa-peristiwa, dia dapat berjaya puasa dalam bulan Ramadan, dia dapat qiyamul lail, dan ada yang lebih hebat lagi, orang-orang yang berbincang, oh, semalam aku dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa para sahabat dulu kita tak pernah dengar? Kita tak pernah dengar dalam sejarah para sahabat, ada sahabat yang lepas malam 21 dia duduk sesama dia, lalu dia kata, oh, semalam aku dapat malam Lailatul Qadar. Tak pernah dengar. Tak ada satu riwayat pun cerita tentang ada hatta Nabi SAW ke sahabat ke duduk, atau orang-orang soleh pun kita tak pernah dengar bahawa mereka duduk bagi tahu malam 23 malam Lailatul Qadar, aku dapat malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab bila kita sebut macam tu, kita gurur dengan diri kita. Bila kita dengar malam Lailatul Qadar ni dapat pahala lebih daripada 1000 bulan, kita rasa, wah, ini dapat benda yang sangat hebat, sangat agung. Lalu kita jadi malas nak beribadah. Tengok buktinya hari raya. Bukti hari raya. Apabila kita dah keluar daripada bulan Ramadan, kita rasa kita dah penat berpuasa, kita dah penat qiyamul lail, kita dah penat bertadarus, kita dah penat berzikir pada Allah Ta'ala. Orang-orang selepas raya apa jadi? Berapa ramai dia yang sanggup nak mulakan puasa dalam minggu pertama raya dia, puasa Syawal dia? Berapa ramai yang sanggup mulakan istiknaf bacaan Al-Quran dia bermula daripada minggu pertama raya? Berapa ramai yang sanggup mengekalkan dia punya qiyamul lail dia? Sikit sangat manusia. Kerana apa? Bukan kerana mereka tak tahu kelebihan, mereka tahu. Bukan kerana mereka tertipu dengan dunia, mereka tahu benda yang mereka perlukan. Tapi kerana gururnya mereka. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangkakan, yahsabun. Mereka menyangkakan bahawa mereka dah bagi yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tengok Allah Ta'ala cerita apa tentang para sahabat Nabi. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ini sahabat-sahabat Nabi yang Aisyah tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang ni yang takut Allah Ta'ala tak terima amalan mereka, adakah mereka ni orang yang mencuri dan berzina, yasriqun wa yaznun, pencuri-pencuri dan penzina-penzina? Nabi kata tak. Allah Ta'ala tengah cerita tentang sahabat Nabi yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana mereka beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi pada masa yang sama mereka takut Allah Ta'ala tak terima amal ibadah mereka. Ini keadaan para sahabat yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut mereka ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Macam mana mereka dapat title radhiyallahu anhum wa radu'an? Kerana ini sifat mereka. Nak bandingkan dengan kita, qiyamul lail satu malam dapat 8 rakaat, 10 rakaat, dapat buat daripada pukul 12 sampai pukul 2, sampai pukul 3 pagi, lalu kita rasa bangga dengan diri kita. Oh,
dapat khatam Al-Quran, dapat tiru Imam Syafi'i. Baru sekali dalam hidup kita, kita dapat tiru Imam Syafi'i di mana kita dapat khatam 2 kali pada satu malam. Kita terus rasa bangga dengan diri kita. Kita rasa bangga dengan diri kita. Tapi keadaan itulah yang menyebabkan kita lalai untuk kita terus memberi dan terus mengorbankan harta, tenaga kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila manusia-manusia yang tertipu dengan kehidupan ini sampai pada penghujung hayatnya, mereka akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa mereka dan kembalikan mereka ke dunia ni agar dapat mereka buat kebaikan-kebaikan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut minta maaf, ada anak datang. Okey. Lalu apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa mereka ni nak kembali, bukan nak kembali untuk buat benda-benda tak elok, tapi kembali untuk jadi orang yang soleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. So mereka ni, kalaulah Allah Ta'ala benarkan mereka kembali pun, mereka akan kembali pada kehidupan asal mereka. Dan mereka ni orang-orang yang berbohong, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali pada keadaan asal. Sebab apa? Sebab kalau bukan kerana mati yang datang, kalau bukan kerana musibah yang datang ni, maka mereka tak akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau Allah kekalkan mereka dalam keadaan mereka, nescaya mereka akan terus menerus dalam kealpaan, dalam kelalaian mereka. Lalu kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Lalu kemudian ya Allah Taala sebut, sebentar ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Lalu fa asaddaq, mereka sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka nak bersedekah. Wa akum minas salihin, dan jadilah mereka orang-orang yang saleh disebabkan oleh sedekah mereka. Lalu persoalannya, kenapa dalam banyak-banyak amalan mereka sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka nak bersedekah? Sedangkan banyak amalan lain, bukankah berzikir itu lebih mudah daripada sedekah? Bukankah kita nak buat bercakap al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang hanya pakai mulut je, maka itu lebih mudah. Tapi kenapa mereka nak bersedekah yang terpaksa menyebabkan bukankah bersedekah tu lebih lebih sukar daripada kita nak bercakap perkara-perkara yang baik. Tetapi hakikatnya bersedekah ini adalah perkara yang paling mudah untuk dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut sebelum daripada datangnya sedekah ni, Allah Taala sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Allah Taala kata janganlah kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu. Jangan kamu dilalaikan oleh anak-anak dan zuriat keturunan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang boleh bersedekah bukan hanya dengan harta dia, tapi orang juga boleh bersedekah dengan anak zuriat keturunannya. Dengan sekecil-kecil perkara orang boleh bersedekah. Nabi SAW bila sebut tentang sedekah ni, Nabi bukan hanya tertumpu kepada harta. Sebab ada orang ingat bila sebut sedekah, maka benda yang ada hanyalah harta. Keluarkan harta ni. Tapi Nabi SAW pandangan kita terhadap sedekah. Nabi kata, kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqah. Setiap inci anggota badan kita ni, sulamai, setiap urat-urat kita ni, urat-urat yang tulang 4 kerat kita ni, semuanya kita boleh gunakan untuk sedekah. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Kamu tengok orang-orang sedang bergaduh, sedang berbalah, lalu kamu hukum mereka dengan adil, kamu baikkan mereka, hubungan mereka antara satu sama lain, itu sedekah. Wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah. Kamu buang
buang kekotoran, benda-benda yang menghalang jalan orang, itu sedekah. Wa tu'inu rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu 'alaiha sadaqah. Lalu Nabi SAW bagi tahu, tolong angkat barang orang pun sedekah, tolong bukakan pintu kereta orang pun sedekah. So sedekah ni adalah benda yang paling mudah dan paling fleksibel nak buat. Kamu boleh buat dengan sedekah walaupun wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Nabi SAW bagi tahu kata-kata yang baik, perkataan yang baik, pertuturan yang baik adalah sedekah. Pertuturan yang baik, kita bagi salam, itu kata-kata yang baik, kita doakan kesejahteraan pada orang. Apa yang ada dalam bagi salam? Masa kita tak hilang, tenaga kita tak hilang, harta kita tak hilang. Okay? So tak ada benda yang hilang. Tak ada benda yang hilang apabila kita ucapkan salam. Kalau kita ucapkan perkataan sedekah. So okey, minta maaf, ada anak seorang kat sini. Okey. Peluang benda yang kita nak sedekah tu banyak dan pelbagai. Dan orang yang kita nak sedekah pun semua orang boleh terima sedekah. Sedekah tak semestinya pada orang kaya. Sedekah tak semestinya pada orang yang berkemampuan. Sedekah kita boleh bagi ataupun orang yang tak berkemampuan. Sedekah ni kita boleh bagi pada sesiapa sahaja. Kita jumpa orang, kita senyum dapat sedekah. Dan sedekah ni boleh jadi dalam ilmu kita. Kita ada ilmu, Allah Ta'ala mungkin tak bagi kita kekayaan, Allah Ta'ala tak bagi kita kuasa, tapi Allah Ta'ala bagi kita ilmu. Lalu kita guna ilmu tu untuk cerita pada orang. Lalu ilmu inilah yang menjadi sedekah kita. Kita ada apa lagi? Kita ada kemahiran untuk bercakap dengan orang. Kita ada kemahiran untuk menasihati orang. So kita guna setiap kemahiran yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita memberi manfaat pada orang. Okay. Dan ini pun kita nak sentuh. Kenapa mereka pilih sedekah? Selain daripada ia fleksibel, mudah, kerana nak buat sedekah tu dengan pelbagai, dan orang yang nak terima sedekah tu pun macam-macam orang boleh terima. Dia tak spesifik pada orang tertentu. Sedekah ni dia bukan zakat. Walaupun sebenarnya sedekah ni dia ada dua. Kita akan cerita apabila kita sebut pasal infak nanti. Okay. Tapi sedekah dia tak ada limit. Dia tak ada benda Allah Ta'ala kata kamu sedekahlah dengan benda ni je, ataupun pada orang ni je. Tak, dia bukan macam zakat. Tapi dia adalah benda yang fleksibel. Dan pada masa yang sama, mereka memilih untuk bersedekah. Kenapa mereka tak pilih untuk baca Al-Quran ke, berzikir ke? Kerana kelebihan berzikir, kelebihan baca Al-Quran hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tahu kalau mereka buat kebaikan untuk diri mereka sendiri, dapat pahala. Tetapi dia tidak sehebat kalau mereka buat kebaikan yang kebaikan tu pergi pada orang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk pada kita juga bahawa kebaikan, sebaik-baik benda yang kamu buat adalah kebaikan yang yata'adda ilal akharin, yang berpindah daripada diri kamu pergi pada orang lain. Sebab tu Nabi SAW, antara benda yang Nabi SAW sebut tentang sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang belajar Al-Quran kemudian dia ajarkan. So manfaat dia pergi pada orang lain. Sebaik-baik daripada kamu adalah khiyarukum linisaihi wa ana khairukum linisaihi. So Nabi SAW bagi tahu sebaik-baik daripada orang-orang yang baik muamalah dia dengan ahli keluarga dia. Lalu ahli keluarga dia dapat manfaat daripada kelebihan dia, daripada kebaikan dia. So kelebihan dia yata'adda ilal akharin. So Nabi SAW bagi tahu khairukum ahsanukum khuluqa. Nabi kata sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang paling baik akhlak dia. Sebab akhlak seseorang inilah yang diperlihatkan kepada orang lain. Kalau buruk akhlak dia, dia sendiri tak rasa akhlak dia buruk. Mana-mana orang yang perangai dia buruk, akhlak dia tak baik, dia bukan tahu akhlak dia tak baik, perangai dia buruk. Yang akan tersiksa dengan perangai dia adalah orang di sekeliling dia. Tapi kalau akhlak dia baik, maka
Orang sekeliling dia lah yang akan rasa kenikmatan dapat duduk dengan dia. Sebab tu Nabi SAW jadikan akhlak dengan orang lain ni, manfaat pada orang lain ni indikator untuk tahu bahawa amal yang kita buat, kita ada amal kita, solat, puasa, zakat tu, itu amal kita dengan Allah Ta'ala untuk kita kumpul pahala. Walau bagaimanapun amal ni, bila kita buat, Allah Ta'ala bagi ganjaran. Cumanya kita tak tahu Allah Ta'ala terima ke tak terima amalan kita tu. Lalu Nabi SAW bagi indikator bahawa kita nak tahu amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau tidak, maka tengoklah pada bagaimana akhlak kita dengan orang. Nabi SAW pernah cerita tentang Al-Muflis. Tentang siapa dia muflis. Nabi tanya pada para sahabat Nabi. Lalu sahabat Nabi bagi tahu, al-muflisu fina man la dinara lahu wala dirhama, ataupun man la dinara lahu wala mata'. Orang muflis di kalangan kami wahai Rasulullah adalah orang yang harta tak ada, duit tak ada, aset pun tak ada. So itu muflis. Duit tak ada, aset pun tak ada. So itu muflis. Tapi Nabi SAW kata, bukan itu yang aku nak. Tapi yang aku nak ialah al-muflis, orang yang datang pada hari kiamat. Dan dia datang jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisalatin wa siyamin wa hajj. Dia datang dengan solat dia yang lengkap. Dia datang dengan puasa dia yang lengkap. Dia datang dengan haji dia yang lengkap. Tapi pada masa yang sama, waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Dan pada masa yang sama, dia pergi caci orang tu. Dia pergi pukul orang ni. Dan dia pergi wa akala mala hadza. Dia makan harta orang tanpa melalui jalan yang benar. So tengok perbuatan dia. Syatama, bila dia ejek, tak ada orang ejek diri dia. Orang ejek orang lain. Daraba hadza, bila dia pukul orang. Bila dia makan harta, dia curi ke, dia rompak ke, ataupun dia makan dengan cara riba ke, dengan cara yang halus ke, tapi bukan melalui jalan yang dibenarkan oleh, maka kezaliman dia adalah pada orang. Lalu kerana zalim dia pada orang, maka Nabi SAW namakan dia muflis, di mana pada hari akhirat pahala dia akan diambil oleh orang yang dizalimi. Yang dia zalimi dekat dunia dulu, orang tu akan ambil pahala dia. Sampai habis pahala dia, Allah Ta'ala pindahkan dosa orang-orang yang dia zalimi dulu pergi pada dia. So walaupun dia datang dengan ibadah yang banyak, tapi oleh kerana hubungan dia dengan orang, manfaat dia pada orang tu tak ada, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pandang pada dia. Maka jadilah dia muflis. Macam tu juga kisah perempuan. Yang mana sahabat-sahabat datang, ada satu kawasan tempat tinggal ni, datang jumpa Nabi SAW, bagi tahu cerita tentang seorang perempuan. Perempuan ni baik, jaga ibadah dia, puasa dia, solat dia, qiyam dia, semua dia jaga, tapi dia tak jaga mulut dia. Lalu apa Nabi SAW kata pada perempuan ni? La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada dia, dia dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala nak ajar pada kita dalam ayat ni, kalau kamu nak kebaikan yang Allah Ta'ala terima, jangan fokus pada kebaikan yang kamu buat untuk diri kamu semata-mata. Bukan maksudnya tak payah fokus pada solat kita ke, puasa kita ke, zakat kita. Fokus pada benda tu, tapi pada masa yang sama, fokus pada ibadah-ibadah yang manfaat dia tata'adda ilal akhirin. Dia punya manfaat dia bukan hanya pada kamu, tapi dia bergerak ke pada orang lain juga. So Allah Ta'ala guna dekat sini perkataan fa'as-saddaq, dan supaya aku dapat bersedekah. Kerana bersedekah ni manfaat dia pergi pada orang. Kita keluarkan bagi ilmu kita pada orang. Kita keluarkan harta kita bagi pada orang. Kita keluarkan tenaga kita, masa kita untuk fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka jadilah aku di kalangan orang-orang yang salih. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu dekat sini bahawa pada saat kematian ada orang yang rasa menyesal, lalu dia nak kembali dekat dunia. Lalu kembalinya dekat dunia adalah untuk buat amal salih. Dan antara amal salih yang mereka lakukan adalah fa'as-saddaq. Tapi Islam datang, walaupun Islam datang untuk mengubat, tapi Islam lebih utamakan pencegahan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa datang Islam ni sebagai satu agama penyelesaian, bukan agama yang mencari salah.
Bukan agama yang tengok orang ni nak mati lalu kita kata, itulah hang tak nak dulu hidup, tak nak buat amalan. Tapi dah nak mati ni baru nak fikir nak buat amal soleh. Islam tak ajar macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala bila sebut cerita ni, Allah Ta'ala tak kritik. Allah Ta'ala bagi tahu pada mereka, wala yuakhirallah. Masa kamu dah tamat. Tak boleh nak kembalikan. Allah Ta'ala tak boleh nak kembalikan masa kamu. Allah Ta'ala mampu. Tapi Allah Ta'ala dah tetapkan qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata sampai ajal seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Takkan lewat dan takkan dicepatkan. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi penyelesaian. Kamu yang tak nak, kamu rasa menyesal apabila sampai saat kematian kamu nanti, maka semasa kamu hidup ni tolong buat apa yang Allah Taala nak perintahkan pada kamu. Apa dia? Wa anfiqu. Wa anfiqu. Berilah nafkah. Berilah nafkah. Nafkah ini adalah benda yang kita berikan kepada orang daripada sebahagian harta kita, daripada sebahagian apa yang kita miliki. Allah Ta'ala tak sebut pasal harta semata-mata. Tengok, Allah Ta'ala kata, wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah Ta'ala kata, berinfaklah kamu daripada sebahagian apa yang kami berikan kepada kamu. Allah Ta'ala tak minta kamu bagi semua harta kamu. Allah Ta'ala yang bagi harta pada kamu. Allah Ta'ala kata, razaqnakum, kami yang beri harta pada kamu. Dan bila Allah Ta'ala minta keluarkan, Allah Ta'ala kata mimma. Min ni semua orang tahu, min ni maksud dia tab'id. Sebahagian, sikit daripada harta kamu. Kalau kita tengok pada zakat contohnya. Sebab infak ni dia ada dua. Satu infak yang wajib, satu infak yang sunat. Infak sunat ni adalah infak-infak macam sedekah. Sedekah ni infak sunat. Yang mana infak sunat ni dia tak ada limit. Kamu nak bagi berapa banyak, kamu nak bagi cara macam mana, kepada siapa kamu nak bagi, ikut suka. Terpulang pada kamu. Allah Ta'ala tak pernah letak limit. Hatta sedekah tu sebab kita kata, kullu amal ibni Adam lah. Kamu nak sedekah banyak mana, nak dapat pahala banyak mana daripada sedekah ni, maka kamu ambillah pahala. Daripada banyak mana. Sebab tu Islam, dia bukan Islam ajar kepada kita supaya cari harta. Kumpulkan kekayaan kat dunia. Nabi, antara doa Nabi SAW adalah Nabi minta jauh daripada al-faqr. Nabi minta jauh daripada kemiskinan. Maksudnya Nabi nak jadi kaya. Sebab apa nak jadi kaya? Bukan supaya dunia ni masuk dalam hati kita, tapi supaya kita dapat banyak lagi buat sedekah. Tengok macam mana sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ketika mana orang-orang miskin Madinah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang miskin Madinah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami dah mendahului kami. Yusalluna kama wa yasumuna kama nasum. Mereka solat seperti mana kami solat. Kami solat dengan kamu, wahai Rasulullah, mereka solat dengan kamu. Kami berpuasa, mereka berpuasa. Tapi mereka ada kelebihan. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan fuduli amwalihim, dengan kelebihan harta yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Sebab tu para sahabat Nabi yang terkanan ni, mereka semua kaya-kaya. Abu Bakar As-Siddiq kaya, Uthman bin Affan kaya, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah kaya. Setiap peperangan Nabi dapat 1/5. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Nabi dapat 1/5 daripada harta. So Nabi adalah orang yang kaya. Allah Ta'ala bagi harta kepada Nabi SAW. Tapi apa fungsi dia? Apa tujuan dia? Supaya kita dapat infak. Kita dapat infak. Infak yang sunat, bersedekah dengan apa sahaja. Dan kita dapat infak dengan infak yang wajib. Infak kita kepada orang-orang yang wabda' biman ta'ul, kata Nabi SAW. Orang yang di bawah tanggungjawab kita. Orang yang berada di bawah tanggungan dan tanggungjawab kita, maka itu adalah infak yang wajib. Okay. Ada infak yang wajib yang mana infak kita pada isteri kita, infak kita pada anak-anak kita, itu infak yang wajib. Dan di sana ada infak yang Allah Ta'ala wajibkan pada kita yang dinamakan sebagai zakat.
Dan Allah Ta'ala bila fardukan kepada kita zakat, Allah Ta'ala tak minta keluarkanlah 50% daripada harta kamu. Kita pun akan rasa terbeban. Tapi Allah Ta'ala kata, zakat ni tujuannya adalah untuk Allah Ta'ala uji kamu. Bila Allah Ta'ala bagi harta kepada kamu, apa yang kamu buat dengan harta kamu? Hatta soalan dekat akhirat nanti, antara soalan yang Allah Ta'ala bagi adalah wa yus'alu an malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqah. Allah Ta'ala akan tanya tentang harta manusia ni, daripada mana dapat dan apa yang mereka lakukan dengan harta mereka. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak manusia cari harta, tapi gunakan dengan sebaiknya. Zakat Allah Ta'ala perintahkan untuk keluar. Allah Ta'ala minta keluar 2.5%. Allah Ta'ala bawa keluar daripada tanaman-tanaman 5%. Daripada 5 ekor binatang, 5 ekor lembu, 30 ekor kambing, keluarkan syah. Seekor je keluar daripada 30 ekor. Apa yang kita rugi daripada benda tu? Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kita keluarkan anfiqu. Dan dalam kita nak melakukan infak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tahu infak ni ada yang wajib, ada yang sunat. Dan infak kita yang wajib mesti bermula daripada wabda' biman ta'ul. Mula daripada ahli keluarga kita. Kadang-kadang fokus pada orang lain. Kita duk fokus pada bukan, benda ni tak salah, kita fokus pada orang miskin, pada anak yatim, pada sana sini, tapi kita terabaikan ahli keluarga kita. Kita tak tengok ayah kita, mak kita, dia perlukan tak harta. Kita tak tanya isteri kita, dia perlukan tak. Kita tak tanya anak-anak kita, dia perlu ke tak. Ada saudara terdekat kita, ada jiran-jiran kita yang lebih memerlukan, tapi kita tak pandang pada benda tu. Kita pandang pada benda-benda yang jauh. Tapi Nabi SAW kata, wabda' biman ta'ud. Mulakan dengan orang-orang yang kamu dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Kamu dipertanggungjawabkan terhadap isteri kamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala bertanggungjawabkan kita dengan keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, ahli keluarga kamu, wahai Rasulullah, mula dengan ahli keluarga. Lalu kita, dan waman fi hukmil qarib. Ada kaum kerabat kita, ahli keluarga besar kita, dan ada orang yang fi hukmil qarib, sama macam kaum keluarga kita, orang yang jiran kita. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Nabi SAW bagi tahu, Jibril duk datang sentiasa ingatkan aku supaya buat baik dengan jiran, tengok keadaan jiran. Sampai Nabi SAW kata, aku rasa Jibril ni kalau meninggal dunia nak tinggalkan harta warisan, dia akan tinggalkan kepada jiran dia. So kepada jiran Nabi SAW. So Nabi SAW sampai begitu tahap Nabi suruh jaga dalam infak wajib kepada orang terdekat dengan kita. Bila dah selesai dengan orang terdekat dengan kita, barulah kita pergi pada orang-orang yang nafkah yang sunat. Dan dalam kita nak berinfak, maka ada perkara-perkara yang kita kena jaga. Yang pertama, pastikan harta yang kita nak infak, walaupun Allah Ta'ala suruh kita kumpul harta sebanyak mana, tapi pastikan sumber daripada benda yang halal. Bagaimana Allah Ta'ala nak terima kalau sumber-sumber tu daripada benda yang haram? Nabi SAW cerita tentang Nabi SAW cerita tentang rajulun ash'atha aghbar. Okey, rajulun yang seorang lelaki yang berada di padang pasir dalam keadaan perlukan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yamuddu yadaihi ila sama, angkat tangan sampai ke langit minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Merintih minta pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan. Kita boleh bayangkan keadaan orang yang berada dekat padang pasir, sangat memerlukan bantuan, angkat tangan doa minta pada Allah Ta'ala, tapi Nabi kata, fa'anna yustajabulah. Macam mana Allah Ta'ala nak perkenankan dia? Kerana masyrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, kerana kerana dia diberi makan daripada benda-benda yang haram, diberi minum daripada benda-benda yang haram, diberi pakai daripada benda-benda yang haram, dan apa yang dimasukkan dalam badan semua daripada benda yang haram. Lalu macam mana Allah Ta'ala nak terima? So kita penat, kita keluarkan harta kita infak banyak mana sekalipun, tapi kerana benda tu daripada sumber yang haram, macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terima daripada kita? Orang yang terima tu untunglah dia, sebab benda tu bila dah sampai kat dia, dia jadi benda yang halal.
sedekah sampai kat dia, dia terima benda tu sebagai satu sedekah. Tapi kita yang dapat benda tu daripada sumber yang haram, rugilah kita. Kita keluarkan harta kita tapi Allah Ta'ala tak nilai benda tu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So alangkah ruginya kita. So pastikan bila kita nak bersedekah, nak buat baik, tak kira dalam apa pun, pastikan sumber kita adalah sumber yang baik, halal dan baik. Dan yang kedua, Nabi SAW antara galakkan Nabi kepada kita adalah la ya'kulu ta'amaka illa tayyib. So jangan bagi makan melainkan pada orang-orang yang baik. Maksudnya harta kamu, kalau kamu nak bagi, nak infakkan, maka infakkanlah pada orang-orang yang kamu lihat mereka ni ada kebaikan. Hatta dalam keluarga kita pun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Allah Ta'ala cerita tentang anak yatim, yang mana harta anak yatim kita penjaga amanah dia, bukan kita pemilik dia, kita penjaga amanah. So anak yatim ni bila dah besar kita kena bagi harta pada dia. Tapi kalau kita tengok dia ni tak pandai nak menguruskan harta, maka Allah Ta'ala kata wala tu'tus sufaha, jangan bagi pada mereka untuk uruskan harta. So kalau kita infakkan, tak ada masalah, kita dapat pahala kalau kita infak pada orang-orang yang orang yang tak baik, orang-orang yang guna, yang kita kenal dia, contohnya dia ni memang kaki isap rokok. So kalau kita infakkan harta pada dia, isap rokok. So kita stopkan diri kita daripada infak. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia semakin lama duduk dalam semakin tenggelam dalam keasyikan dia dalam rokok. Benda yang bawa mudarat. Kita infak benda baik dengan niat yang baik, tujuan yang baik, tapi dapat kat orang-orang yang tak reti nak menilai infak yang kita bagi pada dia. Lalu dalam kita nak cari penerima kita, maka buatlah saringan. Pilihlah itu yang sebaiknya. Okay, pilihlah orang-orang yang baik, kalau kita nak juga orang yang tak baik tu dapat, maka kita usahakanlah untuk jadikan dia seorang yang baik, dan kemudian baru kita infakkan. Ataupun kita infakkan harta kepada pertubuhan-pertubuhan yang boleh menjadikan dia baik, ataupun pada orang-orang yang boleh membantu orang ni untuk jadi baik. So itu pun adalah satu bentuk infak kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila sebut tentang infak dan sedekah ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Lalu Allah Ta'ala kata, jangan kamu batalkan sedekah kamu, infak kamu ni dengan al-man. Al-man pujian. Kita infak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tujuan dia adalah kerana nak dapat keredaan Allah Ta'ala dan kerana nak lulus ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi harta, lalu Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala nak tahu kamu bila Allah Ta'ala bagi harta ni, kamu berjaya tak dalam ujian harta ni. Iaitu dengan kita keluarkan dia, infak dia, sedekahkan dia, zakatkan dia. Lalu Allah Ta'ala kata, bila sedekah, antara benda yang boleh merosakkan infak dan sedekah kita adalah al-man. Kita buat sedekah kerana pujian daripada orang. Okay. So bila kita mengharapkan pujian ini, kita tak boleh nak nilai orang. Sebab mengharapkan pujian adalah benda yang antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia ikhlas ke tak ikhlas ke, buat kerana manusia ke, adalah antara seorang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita tak boleh nak masuk campur dalam bab tu. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kita nilai sedekah orang dengan benda-benda fizikal. Kita tengok kan biasa kalau masyarakat dekat Malaysia ni, kalau kita tengok orang bawa mock check kan, besar, bagi pada orang, nilai kat situ 1 juta, 2 juta. So kita pun dalam hati kita, Allah, nak bagi sedekah pun sampai mock check besar-besar macam gini, riaknya. Itu dalam hati kita. Banyak orang dalam hati dia fikir macam tu. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu jangan masuk campur dalam urusan-urusan yang berkaitan hati. Allah Ta'ala kata, in tubdus sadaqati fani'imahi. Kalau kamu bersedekah dalam keadaan kamu tunjuk depan orang, tubdu maksudnya memang sengaja bagi sedekah dan tunjuk depan orang, maka Allah Ta'ala kata fani'imahi, maka ia adalah satu perbuatan yang baik, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Kamu bersedekah dalam keadaan kamu bersembunyi. Sembunyikan sedekah kamu agar hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala je tahu apa yang kamu buat.
Dan bila kamu sembunyikan, maka kamu akan jauh daripada al-man. Al-man akan jauh daripada pujian-pujian manusia, akan jauh daripada sifat-sifat riak, akan jauh daripada ketidakikhlasan. Okay. So Allah Ta'ala tak bagi kita menilai orang ikhlas ke tak ikhlas, riak ke tak riak daripada perbuatan fizikal dia. Tapi pada masa yang sama, kamu yang bagi sedekah ni, kamu yang bagi infak ni, Allah Ta'ala kata jangan mengharapkan pujian daripada Allah Ta'ala. Kamu buat kerana nak mengharapkan pujian, maka terbatallah sedekah kamu. La tubtilu sadaqatikum. Maksudnya Allah Ta'ala tak terima. Yang kita dapat adalah nasibah, hanya kepenatan semata-mata. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, dan sakit. Yang ni banyak orang buat. Apa azar yang kita buat pada orang apabila kita bersedekah? Bersedekah tu bukankah kita buat benda baik, kita bagi harta pada orang, kita bagi faedah dan manfaat yang kita ada pada orang. So kat mana kesakitan dia? Kesakitan dia apabila kita duk tayangkan kelemahan orang tu depan kita duk, bila kita cerita, kadang-kadang kita cerita kita punya amal kita dan kita cerita kerana nak galakkan orang, tapi pada masa yang sama kita ceritakan kelebihan kita dan kita ceritakan kekurangan orang tersebut. So bila kita kata okey, saya pergi bersedekah, saya sedekahkan RM500 dekat orang sekian. So orang akan pandang, oh dia ni miskin, dia ni tak berkemampuan. So orang akan nampak orang yang kita bagi itu dengan pandangan intiqas, dengan pandangan yang tengok kan macam kes-kes yang jadi sekarang ni. Bila ada orang bagi sedekah, jadi pergaduhan. Orang-orang ni kenapa dia tak nak berpindah daripada rumah dia, kenapa dia menyusahkan orang, kenapa dah zakat datang pun mereka tetap macam ni. So ada pandangan-pandangan yang berbentuk intiqas. Intiqas ni maksud dia adalah kita merendah-rendahkan orang tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita nak bagi sedekah pada orang, tolonglah jauhkan kamera-kamera tu daripada kita. Tolonglah jauhkan selfie-selfie tu daripada kita. Kita nak buktikan kita punya sedekah, tangkap gambar kita sudah, kita tangkap selfie kita sudah. Jangan tangkap selfie dengan orang. Sebab kita mungkin bila tangkap gambar kita okey, orang video kita okey, tapi apa perasaan orang yang menerima tu? Apa perasaan orang yang menerima tu? Ada orang yang malu. Ada orang dia tak nak tahu bahawa dia ni hidup dia susah. Dia berusaha untuk angkat diri dia sendiri, tapi tiba-tiba kamu datang dengan kamera yang besar, dengan tangkap gambar, panggil jurugambar profesional. Rasanya apa perasaan orang-orang yang gambar dia terpampang dekat orang sebagai ni orang adalah contoh orang miskin, dia adalah contoh orang fakir. Malu. So Allah Ta'ala kata jangan batalkan sedekah kamu dengan adha. Kalau boleh sembunyikan. Kalau nak cerita, tahu dia. Saya sedekah pada orang sekian-sekian. Saya bantu orang Rohingya. Saya bantu orang Uyghur. Saya bantu orang sekian-sekian. Cerita pasal diri kamu. Jangan pergi dekat orang, saya bagi pada ni, tengok ni, Fulan bin Fulan, nama sekian-sekian. Siap bagi nama dan nombor IC lagi. So bayangkan apa perasaan orang-orang yang kita bagi sedekah. Tolonglah jaga hati dan perasaan mereka. Jangan menyebabkan kerana kita bagi pada dia, sepatutnya kita dapat doa jazakumullahu khairan daripada dia. Dia berterima kasih dengan kita, tapi oleh kerana kita bawa azab, kita bawa benda yang menyakitkan pada dia, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tak terima amalan kita. Tak terima amalan kita kerana perkara yang kita buat pada mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, wa anfiqu. Ini penyelesaian yang Allah Taala bagi. Sebab infak ni benda dia sangat mudah. Kamu boleh infak dengan jari kamu, kamu boleh infak dengan mulut kamu, kata-kata kamu boleh infak dengan harta. Kamu nak infak dengan cara macam mana pun boleh. Sebab bila orang tu berinfak dan manfaat dia pergi pada orang, dia akan tenang. Sebab apabila dia nak masuk kubur nanti, bila dia tahu dia nak meninggal dunia, dia tahu dia dah buat kebaikan yang manfaat dia pergi pada orang, dan orang tu akan sentiasa ingat dia. Dan orang tu akan sentiasa berdoa untuk dia. Dan benda yang dia bagi tu, kalaulah benda tu ditukar menjadi benda yang
boleh rolling sedekah jariah, contohnya diwakafkan masjid ke, diwakafkan telaga ke, maka dia bagi infak telaga, bagi infak masjid. So bayangkan bagaimana dia boleh mati dalam keadaan dia tenang kerana dia tahu bahawa pahala dia rolling juga walaupun dia dalam kubur nanti. Sebab tu orang yang banyak infak jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni tak takut bila mereka meninggal dunia. Tapi orang yang tinggalkan harta yang banyak, maka mereka akan takut. Orang yang wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim, maka harta mereka ni mereka takut kalau tinggalkan kat harta, kalau tak tinggalkan harta mereka takut anak mereka miskin, tapi bila tinggalkan harta takut anak tak reti nak guna harta, so mereka risau. Tapi bagi orang yang dah sedekah, yang dah infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi tinggal yang dia nak risau? Kerana dia dah yakin bila dia infak je, maka Allah Taala akan gantikan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 kali ganda Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. So Allah Taala bagi penyelesaian untuk kamu tenang. Kamu tenang dalam kubur kamu tenang dalam hati kamu. Kamu tak perlu risau bila datang saat mati kamu nak minta pada Allah Taala, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah kembalikanlah aku dekat dunia. Tak perlu apabila kita harta kita. Tapi untuk orang-orang yang tak infakkan harta, bahkan dekat dunia lagi Allah Taala dah ceritakan bagaimana inna kathiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Lalu Allah Taala kata walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Allah Taala kata orang yang ada harta tetapi dia tak infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ni kena takut. Orang ni bila dia nak mati, dia kena takut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi ancaman yang sangat dahsyat kepada orang-orang yang kumpulkan harta tapi dia tak infakkan harta dia. Apa dia ancaman yang Allah Ta'ala bagi? Fatukwa biha jibahuhum, maka yuhma alaiha finari jahannam. Harta-harta mereka ni akan dicairkan, yuhma, dipanaskan di atas api neraka. Cairan itu akan fatukwa biha jibahuhum. Tukwa ni streka. Mikwah adalah streka. Maka harta ni akan disetrika dekat dahi mereka. Harta ni akan disetrika di tepi badan mereka. Dan harta ni akan disetrika di belakang badan mereka. Bayangkan keadaan orang yang disetrika dengan besi ataupun dengan logam yang cair. Macam mana keadaan dia? Macam mana perit ni benda yang dia hadapi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu nak selamat, kamu nak rasa tenang ketika kematian kamu nak tenang semasa kamu berada dalam kubur, dan kamu nak selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala kata anfiqu, infakkanlah harta kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara macam mana terpulang pada masing-masing untuk infakkan harta. Yang penting cubalah untuk infak. Kalau kita ni berat hati, cubalah walaupun sikit. Sebab amal yang Nabi SAW kata ahabbul a'mali ilallah wa in qalla. Amalan yang Allah Ta'ala paling suka adalah benda yang berterusan walaupun dia sikit. Latih diri kita. Sehari RM1, tak kira lah harta kita banyak mana sekalipun. Tapi latih diri kita. Sebab benda yang berterusan walaupun dia sikit, itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada hari ini kita dengar ceramah ustaz bagi tahu tentang orang yang Allah Ta'ala suruh infak kerana nak selamat daripada azab kubur, nak tenang ketika mati. Lalu hari ni kita sedekahkan RM1,000, RM10,000, ada yang sedekah RM100,000. Lepas tu diam, bertahun dia diam tak infakkan harta dia. Sebab apa? Dia kata, aku dah infak dah dulu RM100,000. So baik benda yang dia buat, tapi yang lebih baik adalah adwamuha wa in qalla. Benda yang berterusan walaupun dia sedikit. So masing-masing tepuk dada kan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana saat kematian kita, setiap orang akan sampai saat kematian dia. Lalu kita nak macam mana kematian kita ni? Kita nak kematian kita macam mana? Seperti Nabi SAW, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Ataupun seperti orang munafik, irji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Kita depan kita ada pilihan. Kita sekarang ni kita ada pilihan. Maka buatlah pilihan yang terbaik untuk diri kita. Lalu kita tangguhkan takat ni dulu.
Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Masing-masing bila kita dengar, kita bukan nak ambil emosi, kita nak nangis, kita nak terharu ke, tapi kita nak benda ni jadi turning point kita. Bagi orang-orang yang tak pernah infak, yang kurang berinfak, makin banyakkanlah infak. Kerana infak ni adalah bekalan, antara bekalan terbaik yang kita bawa selepas ketika saat kita mati dan selepas daripada kematian kita nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf ada gangguan-gangguan sikit tengah-tengah tadi sebab ada anak sekali kat sini. So insya-Allah apa yang baik daripada Allah Taala, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.